Menteri yang dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Merujuk kepada orang undang-undang yang dibentangkan pada kita pada hari ini, iaitu pindaan kepada Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas Pindaan 2013 yang telah pun diluluskan di Parlimen pada 17 hari bulan 4 2012 yang lepas. Dan melihat kepada pindaan yang dicadangkan terutamanya pada fasal 2 dan 3, sebenarnya pandangan saya seperti mana sahabat saya dan Dr. Firdaus juga, kemungkinan besar perkara ini adalah disebabkan gobalan yang secara tergesa-gesa memerlukan kepada pindaan yang berbentuk teknikal, iaitu perlu diselaraskan teks berbahasa Inggeris dengan teks bahasa Melayu. Jadi sebenarnya penggubalan undang-undang yang dalam keadaan yang tergesa-gesa adalah sesuatu yang amat tidak sesuai, menyulitkan di peringkat drafting dan juga menyulitkan di peringkat kita yang meluluskan, dan lebih-lebih lagi pihak yang akan menguatkuasakan dan melaksanakan akta ini. Jadi satu poin yang kita semua seharusnya sangat-sangat teliti. Dan seterusnya berkait dengan fasal 4, di mana di dalam fasal 4 pindaan yang terlibat adalah untuk memasukkan dua lagi kesalahan, iaitu kesalahan bab 6B kanun kesiksaan, iaitu berkaitan dengan jenayah terancang, dan juga kesalahan di bawah bahagian 3A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 Akta 670. Jadi melihat kepada kesalahan-kesalahan di dalam jadual pertama ini, iaitu yang telah dikategorikan sebagai kesalahan-kesalahan keselamatan, suka di sini saya menimbulkan satu persoalan daripada sudut kesediaan kita, terutamanya daripada sudut kepakaran pihak yang akan menjalankan penguatkuasaan, terutamanya pihak Polis Diraja Malaysia. Adakah kita daripada sudut kaki tangan pegawai telah bersedia daripada sudut kepakaran forensik, kriminologis? Adakah juga kita telah wujudkan pengkalan data DNA penjenayah-penjenayah yang ganas ini, dan juga adakah kita mempunyai kepakaran yang cukup daripada sudut balistik dan juga daripada sudut kimia, ahli-ahli kimia, memandangkan kita telah memasukkan kategori jenayah-jenayah ini sebagai jenayah yang sangat serius. Jadi saya kira penjenayah yang sangat serius merupakan orang-orang yang begitu mahir dalam bidang mereka, dan tentu sekali kita mesti menyediakan kepakaran yang sangat tinggi juga daripada sudut anggota-anggota kita, supaya kita berjaya di dalam apa yang kita gobalkan ini, dan juga kita tidak memerlukan kepada tenaga-tenaga daripada luar untuk melaksanakan penguatkuasaan dan keberkesanan akta ini. Seterusnya berkenaan dengan kesalahan yang dimasukkan, khususnya yang berkenaan dengan anti pemerdagangan orang ini, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, kesalahan ini begitu serius di Malaysia dan kadang-kadang menimbulkan suatu yang sangat buruk di peringkat antarabangsa. Dan apa yang lebih menggusarkan lagi, mangsa-mangsa yang terlibat di dalam kesalahan ini, pemerdagangan orang dan penyeludupan migran, 80% daripada mangsa-mangsanya adalah melibatkan wanita. Dan saya terbaca beberapa penyelidikan akademik yang mengatakan antara punca kepada masalah di bawah akta ini, pemerdagangan orang dan penyeludupan migran, adalah sebagaimana yang telah disebut, sempadan wilayah yang mudah dibolosi, dan antaranya juga adalah masalah dalaman kita sendiri, iaitu penglibatan penjawat-penjawat awam, termasuk juga pegawai-pegawai kanan yang bersubahat di dalam kesalahan ini. Dan sebelum ini telah pun dilaporkan beberapa kes
operasi melibatkan tahanan penjawat awam dan juga melibatkan pendakwaan ke atas penjawat awam kita, khususnya saya sebut di sini Jabatan Immigration yang terlibat dengan kesalahan di bawah akta ini, yang saya kira merupakan suatu yang sangat tidak boleh dimaafkan, gunting dalam lipatan yang sangat bahaya sekiranya terus dibiarkan. Saya mohon daripada kes-kes yang telah diambil, yang telah didakwa, yang melibatkan penjawat awam, berapakah yang telah disabitkan semenjak akta ini diperkenalkan pada tahun 2007. Dan poin saya yang terakhir juga berkait dengan anti pemerdagangan orang ini, di mana ia banyak terlibat dengan eksploitasi terhadap wanita, di mana wanita-wanita ini kebanyakannya akan terlibat dengan aktiviti-aktiviti di pusat-pusat hiburan, aktiviti di pusat premis perjudian dan juga rumah-rumah urut sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Dan sebagaimana yang kita maklum, pusat hiburan, premis perjudian dan rumah-rumah urut ini ada yang berlesen, yang dikatakan halal, dan tentu sekali ada yang tidak berlesen. Bila kita dah menganggap lokasi-lokasi ini merupakan lokasi yang berisiko tinggi, di mana lokasi inilah berlakunya banyak kesalahan, sebagaimana operasi biasa, kalau kita operasi PBT di lokasi pusat hiburan, di lokasi pusat perjudian inilah kita banyak dapat kes dadah, dapat kes GRO, dapat kes immigration. Inilah merupakan pusat-pusat masalah, pusat-pusat kesalahan-kesalahan. Kalau nak cari banyak kes, pergilah tempat tu, lubuknya di situ. Jadi apabila kerajaan bagi tujuan mengawal kesalahan-kesalahan yang bersampingan dengan pusat-pusat ini, adakah kerajaan bersedia untuk menghadkan ataupun membekukan lesen-lesen pusat-pusat hiburan ini? Dan kalau kita di Kelantan, kita telah bekukan, kita telah meletakkan kota. Adakah kerajaan Malaysia bersedia menetapkan suatu dasar, meletakkan kota-kota bagi pusat-pusat ini bagi memudahkan penguatkuasaan terutamanya, supaya seimbang antara tenaga penguatkuasaan kita dengan tumbuhnya pusat-pusat hiburan ini? Saya cuma nak kongsi pendapat. Ya, di kawasan saya, Raub, di negeri Pahang, kita memang juga ada kota untuk memberikan lesen seperti YB yang cadangan. Sudah ada. Terima kasih. Teruskan, Pak. Jadi itu mungkin inisiatif di PBT berkenaan, cuma polisi daripada sudut kementerian sendiri, kalau boleh kita tekankan benda ni. Minta laluan boleh? Silakan, Pak. Sebab WB cakap pasal kota, lesen-lesen perjudian, lesen-lesen rumah urut, lesen-lesen pusat karaoke. Saya nak tanya WB, anak jati negeri Kelantan, adakah WB bersetuju? Saya nak nyatakan negeri Kelantan juga tidak sunyi daripada masalah itu. Mutakhir ni, saya juga mendapat tahu, diberitahu bahawa negeri Kelantan juga bercambah dengan pusat-pusat karaoke yang tidak terkawal. Saya selalu balik ke Kelantan ni, jadi saya tahu, kawan-kawan saya tahu, beritahu. Jadi apa pandangan WB? Bukan saja negeri Selangor yang begitu hebat dengan pusat-pusat perjudian rumah urut, bukan saja di Kuala Lumpur yang begitu hebat, malah di Kelantan juga sudah menunjukkan kehebatannya. Apa pandangan WB? Terima kasih.
tentu sekali kalau satu tempat di situ semua orang baik-baik, sayalah orang pertama yang akan bawa keluarga saya menetap di situ. Hatta di Mekah, hatta di tempat-tempat suci ada juga orang yang berbuat maksiat. Cuma yang penting sekarang ini adalah dasar kita, prioriti kita sebagai kerajaan. Dan saya yakin di Kelantan menjadi prioriti kepada kerajaan negeri Kelantan untuk membenteras kegiatan jenayah, kegiatan maksiat. Itu adalah prioriti kita. Dan terus kepada tadi Yang Muhammad lepas ni kan Yang Muhammad giliran ada Muhammad bagi peluang dia ni masa menterahat. Silakan Muhammad habiskan. Jadi saya rasa itulah poin saya yang terakhir tadi, 3 poin sahaja, dan saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri memberi ruang kepada saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad, terima kasih. Sekarang giliran